Assalamualaikum dan selamat pagi. Jadi pada pagi ini kita akan belajar tentang kuantiti fizik. Dan ini merupakan subtopik yang pertama untuk tingkatan 4 dalam format KSSM. Jadi dalam kuantiti fizik ini, apakah yang dimaksudkan sebagai kuantiti fizik? Kuantiti fizik. Jadi kuantiti fizik ini ialah dia mengandungi magnitude. Okey, apa itu magnitude? Magnitude ini ialah angka, contohnya 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang itu dipanggil sebagai magnitude. Dan unit contohnya adalah kg ataupun meter, iaitu meter per saat, iaitu adalah merupakan unit. Jadi dekat sini kuantiti fizik ialah kuantiti yang kita boleh ukur. Contohnya panjang tali itu 10 meter, 1 meter, 10 cm. Jadi itu dipanggil sebagai kuantiti fizik, kuantiti yang boleh kita ukur. Okey, jadi untuk unit dia terbahagi kepada dua jenis, iaitu yang pertama adalah metrik. Jadi metrik ini adalah kebanyakannya menggunakan unit SI. Jadi contohnya meter, liter, kilogram. Ini merupakan unit untuk metrik, manakala untuk imperial adalah seperti awak jarang jumpa, kaki, inci, batu, ela, gallon, PSI. Ini adalah unit juga tapi dia merupakan imperial. Jadi dalam fizik kebanyakan kita akan guna unit dalam bentuk metrik, ataupun SI unit. Jadi kuantiti fizik ini kita boleh terpecahkan dia lagi kepada dua jenis, iaitu kuantiti asas. Ini di kuantiti fizik kan. Kita pecahkan dia kepada kuantiti asas, satu lagi adalah kuantiti terbitan. Apa itu kuantiti asas? Kuantiti asas ni maksudnya ialah kuantiti yang paling asas yang kita tak boleh terbitkan lagi pada sebutan mana-mana lagi. Paling basic sekali. Jadi kalau kuantiti asas ini dalam fizik kita ada 7. Yang pertama adalah panjang. Jadi panjang adalah kuantiti asas yang pertama. L. L ini adalah sebenarnya adalah simbol length. M ni ini simbol. Ini adalah simbol. M ini adalah merupakan meter. Meter ini merupakan apa? Ini adalah unit dia. Jadi dalam fizik dia mesti ada simbol, adapun dia ada magnitude dan dia mesti ada unit. Yang itu awak kena tahu. Contohnya panjang, simbolnya length, L. Unitnya meter. Jisim, M. M ni apa? M ini adalah mass. Mass. Bahasa Inggeris dipanggil sebagai mass. Jadi unitnya adalah kilogram. Masa, time. Unitnya second ataupun saat. Suhu, temperature. Ini adalah temperature. Unitnya, SI unitnya adalah Kelvin. Kelvin, bukan darjah Celsius. Arus elektrik, simbolnya adalah I. Jadi dia punya unitnya adalah ampere. Ampere ni adalah unit. Contohnya 2 ampere. Jadi kita tahu itu adalah arus. Ampere itu adalah unit untuk arus. Kemudian yang keenam, kuantiti asas adalah keamatan berluminositi. Ini melibatkan cahaya. Jadi dia punya unitnya adalah CD. Last sekali, kuantiti asas yang ketujuh adalah kuantiti bahan ataupun N, dan unitnya adalah mol. Jadi 7 ni adalah kuantiti yang asas yang kita tak boleh nak pecahkan dah. Apa itu kuantiti terbitan? Kuantiti terbitan ini maksudnya ialah kita terbit daripada kuantiti asas tadi dengan cara pendaraban, ataupun pembahagian, ataupun
kedua-duanya. Maksudnya kedua-duanya sama ada awak darab ataupun bahagi. Jadi daripada yang asas tadi, kita boleh darab, kita boleh bahagi ataupun kedua-duanya. Jadi kalau awak tengok kat sini, contohnya luas. Okey, luas ini adalah kuantiti apa? Luas ini adalah kuantiti terbitan. Di mana kalau awak perhati, L ini length. Length ini apa? Length ini adalah kuantiti asas kan? Yang ni kuantiti asas. Okey. Ini adalah kuantiti asas. Kemudian length ni pun kuantiti asas. Jadi kuantiti asas dengan kuantiti asas kita darab. Maka luas itu dikenali sebagai kuantiti terbitan. Sama juga dengan isi padu. Isi padu ini dia merupakan kuantiti apa? Kuantiti terbitan. Dia datang daripada length. Length ni kuantiti asas. Darab dengan length yang kedua adalah kuantiti asas. Darab dengan kuantiti asas. Jadi kita kuantiti asas, kita darab ataupun bahagi ataupun dua-duanya menghasilkan kuantiti terbitan. Okey, sama dengan contohnya laju. Okey, laju ni kuantiti terbitan. Okey. Kalau awak perhatikan formula laju apa? Formula laju ialah panjang bahagi dengan masa. Panjang tu kuantiti apa? Asas ke terbitan? Panjang itu adalah kuantiti asas. Jadi, ini adalah kuantiti asas iaitu simbolnya L time. Jadi, awak tengok. Jadi, kuantiti asas bahagi dengan kuantiti asas, dia dapatlah kuantiti terbitan. Okey, boleh faham Jelas? Jadi, adakah rumus diberi dalam exam? Ya, rumus dibagi dalam exam. Cumanya hari ini kita akan tengok macam mana kita nak tengok menghasilkan unit. Okey, jadi cikgu rasa awak boleh faham Boleh Aina Izazi, boleh faham Aina Izazi? Okey, kita tengok kat sini luas. Okey, luas. Luas ini formulanya adalah length darab dengan length. Panjang darab dengan panjang. Jadi panjang ni dengan panjang ni dia memang dah kuantiti asas. Kita tak boleh nak basickan dia lagi. Itu sebab panjang tadi ada 7. Okey, jadi kalau awak tengok jadi kuantiti asasnya macam mana? Jadi kuantiti asasnya adalah memang length darab dengan length. Okey, jadi itulah formula asas dia. Okey, unit ni macam mana? Kalau awak perhatikan kat sini, length unitnya apa? Length unit ini adalah meter. Okey, length kedua adalah meter. Jadi kalau awak tukar kat sini, meter darab dengan meter akan dapat apa? Akan dapat meter kuasa 2. Jadi nak sebut macam mana ni? Ini kita nak sebut, cara sebutnya adalah, cara kita sebut meter kuasa 2. Kita sebut dia adalah meter per segi. Jadi meter kuasa 2 itu merujuk kepada meter per segi. Okey, kita tengok isi padu. Kan awak tahu, awak belajar dalam matematik bahawa isi padu tu kan adalah luas tapak. Ni luas tapak kan. Luas tapak darab dengan tinggi. Tinggi. Okey. Jadi, dia sebenarnya adalah, kalau awak belajar, dia adalah length tapak dengan length darab dengan length. Luas tapak tu length dengan length, darab dengan tinggi adalah length. Jadi, adakah length darab length tu kuantiti asas? Fatinah, kuantiti asas ke kuantiti terbitan? Oh, Fatinah. Dia memang kuantiti asas dah. Jadi kita tulis je lah. Length darab dengan length. Okey, length darab length. Okey, unitnya apa? Kalau awak tahu unitnya adalah length unitnya apa? Unitnya adalah meter. Yang ini pun meter. Ini pun meter. Jadi meter darab dengan meter akan dapat meter kuasa 3.
Jadi kalau meter kuasa 3 ini, kita nak sebut apa? Meter apa? Meter apa? Meter pa meter padu. Bagus. Siapa tadi? On mic tadi? Agak bagus. Apa cik nak sebut apa? Ya, betul. Itu adalah meter padu. Jadi kalau cikgu sebut, meter padu itu adalah meter kuasa 3. Okey, kalau kita sebut, itu adalah meter kuasa 3. Okey, kita tengok hal laju. Okey, tengok seterusnya, hal laju. Hal laju ini formulanya adalah length. Ini sebut length . Ini adalah length. Length dengan time. Dia dah memang asas. Sebab length dengan time tu memang ada 7 tadi. Jadi kalau awak tengok length dengan, cikgu pakai pen merah pula. Okey, length dengan time. Jadi adakah dua-dua ini kuantiti asas? Ya, dua-dua ni adalah kuantiti asas. Okey, unitnya apa? Kalau awak tengok unitnya adalah length, unitnya meter. Per time adalah saat. Jadi akan dapat meter per saat ataupun meter saat kuasa negatif 1. Cara sebut dia macam mana? Cara sebutnya adalah meter per saat. Jadi kalau ms kuasa negatif 1, iaitu kita bercakap, kita sebut meter per saat. Okey, boleh? Okey, hal laju. Hal laju formulanya adalah pecutan, bukan hal laju. Tadi pecutan adalah formulanya adalah V bahagi dengan T. V itu apa? V itu adalah hal laju. Hal laju. T itu time, masa. Okey. Hal laju apa formulanya? Formulanya tadi awak tengok kat sini, yang atas ni. Length per dengan time. Okey. Nah, itu untuk hal laju. Masa time lagi. Sebab ini adalah yang tadi. Okey, jadi length per time, jadi akan jadi macam mana? Dia akan jadi length per time kuasa 2. Okey, boleh faham? Jadi akan jadi length per time kuasa 2. Okey, adakah length per time kuasa 2 ini kuantiti terbitan? Bukan kuantiti terbitan, maaf. Kuantiti asas. Agak-agak dia kuantiti asas tak? Agak-agak lah. Adam dia, Adam. Adam Haikal. Rasanya tak. Adam Haikal ni anak saudara cikgu. Okey. Length tu kuantiti asas, Adam. Time. Okey, jadi dekat sini L per time kuasa 2 itu adalah formula dah memang dalam keadaan formula asas. Dia memang dalam keadaan formula asas. Dan dia merupakan kuantiti terbitan. Okey, jadi length per time kuasa 2 itu memang formula dalam kuantiti asas. Formula dalam asas sekali maksudnya. Okey, tapi pecutan itulah kuantiti terbitan. Okey, jadi macam mana unitnya? Okey, unitnya apa? Tengok Length unitnya apa? Meter. Okey. Time kuasa 2. Maksudnya time unitnya apa? Saat kan? Jadi saat kuasa 2. Itulah dia. Jadi nak dapat unit, kita formula tu kita kena jadi asaskan dia. Jadi dia akan dapat meter saat kuasa negatif 2. Jadi nak sebut macam mana ni? Cara nak sebutnya adalah meter per saat per saat. Nampak? Dia sebab dia 2 kali. Meter per saat per saat. Jadi kalau awak sebut itu, nampaklah awak ni budak SBP. Okey, boleh faham Jelas Okey, kita tengok daya.
Daya ini formulanya adalah mass. Ini M tu mass, jisim. Darab dengan A. A ni adalah acceleration. Okey, cikgu buat unit sikit bagi awak nampak lah. Okey. Ini adalah V, ini adalah A, ini adalah F, daya. Okey, jadi M kali dengan A. Okey, tengok Okey, mass jisim. Okey, jisim memang kuantiti asas. M tu mass jisim memang kuantiti asas. Okey, M darab dengan A. A tu apa? A tu adalah acceleration. Acceleration ni datang daripada mana? Acceleration ni datang daripada yang mana? Yang ini. Yang atas tu. Sebab A tu pecutan. Acceleration. Jadi awak kena darab dengan, okay, padam sikit. Jadi awak darab dengan L bahagi dengan T kuasa 2. Okey. Jadi, adakah ia dalam kuantiti asas? Yalah, dia memang dalam kuantiti asas kan? Sebab M jisim, L length, T time kuasa 2. Jadi, jawapannya memang dapat terus M darab dengan L per dengan T kuasa 2. Okey, unit ni macam mana? Okey, unitnya M, unitnya apa? kg. L, length, unitnya meter. Per dengan time, unitnya apa? Saat. Tapi tadi time kuasa 2, jadi awak kena kuasakan 2. Jadi kalau awak per ni, awak buang per, dia akan jadi negatif. Dia akan jadi macam mana? kg, meter, saat, kuasa negatif 2. Jadi ini adalah untuk unit daya. Okey, boleh faham tak ni? Jelas? Okey. Okey. Jadi inilah cara awak nak dapat unit. Jadi unit ni tak perlu hafal lah. Kita datang daripada formula. Okey, kita tengok tekanan. Tekanan ini, formulanya awak tak perlu hafal. Ini dia bagi dalam soalan. Dia bagi dalam soalan. Force over area. Force tadi unitnya apa? Force apa kuantiti asasnya? Force ni kuantiti asasnya yang mana? Yang ni, atas ni. Jadi, ml per dengan T kuasa 2. Okey. Kemudian area. Area tu luas. Luas tu per dengan, awak tengok tadi, area mana? Ni. L darab dengan L kan? Ataupun L darab dengan L ataupun L kuasa 2 kan? Jadi L kuasa 2 macam mana nak buat? Ini sama dengan L kuasa 2. Yang ini adalah L kuasa 3. Okey, jadi kat sini awak per dengan L kuasa 2. Jadi bila awak susun balik, macam mana? Bila awak susun balik, dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi ml dengan L kuasa 2 T kuasa 2. Disusun jadi itu dia akan jadi ml L kuasa 2 T kuasa 2. Jadi length atas dengan length bawah ni awak boleh potong. Okey, bila awak potong, dia akan jadi macam mana? Okey, dia akan jadi bila awak susun balik, dia akan jadi M per dengan L T kuasa 2. Itu L ya. Cikgu buat L, length. Jadi dia punya formulanya adalah formula asasnya adalah M per dengan L T kuasa 2. Okey, apa unit dia? Okey, unitnya ialah, macam mana nak buat? M unitnya apa? kg. Per length unitnya M, meter. Time, saat kan? Kuasa 2. Jadi awak akan dapat kg, lagi apa? Kg, M kuasa negatif 1, S kuasa negatif 2. Jadi awak dapatlah dia. Nak dapat dia punya unit. Okey, jelas tak ni?
Okey, bagus. Okey. Jadi cikgu nak ajar awak. Ini datang. Okey, kita tengok kerja. Kerja ni formulanya adalah force over dengan length. Jadi force tadi formulanya apa? Kita tengok balik. Mana force? Force. Ni. Force ni yang ni. Itu force. M darab L per dengan T kuasa 2. Jadi kita tulis balik. Okay. Sekejap cikgu buat satu border lah nanti. Okey, jadi tulis balik. Jadi mana tadi? M darab L per dengan T kuasa 2. Okey, yang ini untuk force. Okey, ini untuk force. Okey, kemudian darab dengan length lagi. Darab dengan length. Sebab ini darab dengan length tu, nampak tu? Jadi, kalau awak buat dia punya ni, dia akan jadi macam mana? M length kuasa 2 per dengan T kuasa 2. Jadi, ini adalah formula asas. Okey. Jadi, apa unitnya? Unitnya awak dah tahu kan? Jadi, unitnya adalah okey. Mass unitnya apa? kg. Length meter. Tapi kena buat kuasa 2 lah. Sebab dia length kuasa 2. Meter kuasa 2. Masa? Masa apa? Masa adalah time. Tapi saat. Tapi kena buat kuasa 2. Okey, jadi kalau awak buang per tu, dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi kg meter kuasa 2 saat kuasa negatif 2. Yang ini adalah cara bagaimana awak hendak dapat unit daripada formula asas. Okey, boleh? Jelas tak? Jelas ya? Okey, itu adalah cara bagaimana untuk mendapatkan unit. Dengan nak dapat unit mesti tengok formula asas itu.